kisah-kisah yang anda dengar di dunia mistik adalah ianya satu kongsian. Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menonton dunia mistik. Pada malam ni aku nak berkongsi kisah seseorang yang berkongsi pengalaman beliau di email duniamistik01@gmail.com. Beliau menceritakan pengalaman mistik ini berlaku semasa beliau bertugas di kamp. Kamp ini adalah kamp motivasi, di mana kamp ini yang dihadiri oleh peserta-peserta dari sekolah, jabatan serta golongan-golongan profesional yang ingin mendapatkan pengalaman motivasi di dalam hutan. Baiklah, pada malam ni aku berkongsikan kisah kita gelarkan Encik Ismail. Okey, beliau tak nak berkongsi nama beliau, jadi aku gunakan nama Encik Ismail. Beliau telah bertugas di kamp ini hampir 5 hingga 6 tahun. Jadi banyak pengalaman misteri mistik yang berlaku di dalam kamp. Pengalaman yang beliau nak ceritakan ini, ketika ini peserta beliau adalah dari sebuah sekolah di Johor. Beliau menerima peserta seramai lebih kurang dalam 40 orang. Beliau membuat tugas beliau seperti biasa sebagai seorang jurulatih. Beliau ni jurulatih yang dikatakan banyak memberi sumbangan lah, idea, kerja dan hikmat beliau ini amatlah penting di dalam kamp tersebut. Peserta yang datang ini lebih kurang dalam 40 orang telah menginap di kamp ini selama lebih kurang 3 hari 2 malam. Pada hari pertama mereka sampai, Encik Mael telah memberi sedikit taklimat. Peserta-peserta ini semua telah dinasihatkan supaya jika nak pergi ke mana-mana mestilah memberitahu Encik Mael dan mestilah sekurang-kurangnya berteman 2 orang. Okey. Jadi pada petang itu aktiviti berjalan seperti biasa. Dibahagikan kumpulan, setiap kumpulan ada ketua, dan seramai 40 orang tu ada satu orang ketua yang orang kata mewakili untuk 40 orang peserta tersebut. Okey. Pada malam tersebut, ni malam pertama. Ini berlaku pada malam pertama, kata Encik Mael. Malam pertama, kebiasaannya Encik Mael bagi tahu program yang mencabar akan dilalui oleh peserta ini pada malam pertama. Malam pertama tersebut, beliau katakan peserta-peserta akan masuk ke dalam hutan secara dan dilepaskan secara
seorang demi seorang. Jadi Encik Mael membawa peserta tersebut masuk ke dalam hutan. Program ini dinamakan sebagai night walk, berjalan malam. Apa yang telah dituliskan di sini lah. Encik Mael membawa peserta ke dalam hutan, dan Encik Mael beritahu di sini Encik Mael memberi talimat secara ringkas, dan talimat-talimat yang diberikan ni adalah amat penting bagi peserta-peserta. Encik Mael pun bawa peserta ke dalam hutan dan lepaskan seorang demi seorang. Setelah lebih kurang dalam 20 ke 30 orang, lebih kurang macam tu, Encik Mael pun pergi ke checkpoint di tengah. Setiap program mesti ada checkpoint. Checkpoint yang dalam malam untuk night walk ni, berjalan malam ni, berada di tengah-tengah hutan. Peserta yang dilepaskan ni akan melalui laluan yang disediakan mengikut tali yang diikat di pokok ataupun dilepaskan ke tanah. Jadi peserta ni akan berpandukan pada tali tersebut. Daripada mula sampailah habis laluan tersebut akan ada tali. Tak kira lah kalau kata tali tu naik ke atas, pelajar tersebut mesti mencari tali tersebut, di atas ke, atau di bawah ke, di tepi ke, di belakang ke. Peserta kena cari. Encik Mael bagi tahu, selepas 20 hingga ke 30 orang peserta telah dilepaskan secara seorang demi seorang, Encik Mael pun pergi ke checkpoint di tengah. Checkpoint di tengah ni ada jurulatih yang dilantik, telah ada di situ sejak dari mula program dijalankan. Encik Mael telah sampai di checkpoint tersebut. Encik Mael pun tunggu di situ untuk peserta sampai di situ dan melaporkan diri. Jadi Encik Mael pun tunggu, dan berlaku satu kejadian misteri di sini. Yang di sinilah saya nak ceritakan kepada anda semua. Encik Mael bagi tahu di sini, dia ceritakan ada satu peserta yang datang di situ, lapor diri dengan Encik Mael. Selepas lapor diri, peserta tersebut pergi. Ketika ini Encik Mael hanyalah berseorangan. Selepas tu datang lagi peserta yang lain. Datang peserta yang lain di tengah-tengah hutan ni. Datang peserta yang lain. Encik Mael lihat orang yang sama datang lapor diri dengan beliau. Saya cerita dia pun agak meremang juga lah ni. Untuk episod kali ni, saya berkongsi pada anda semua kisah Encik Mael sebagai seorang jurulatih di dalam kem dengan peserta 40 orang. Itu kejadian yang pertama. Kejadian yang kedua, selepas Encik Mael mendapati peserta yang lapor diri dengan beliau di checkpoint tengah sana, orang yang sama mendapati orang yang sama lapor diri, Encik Mael pun tanpa
beringat lagi, panggil jurulatih supaya yang jurulatih yang jaga di kawasan tersebut datang untuk teman beliau, sebab dah nak habis program ni. Tinggal lagi berapa orang lagi dah nak habis program. Okey, beliau pun tunggu. Rakan beliau sampai dan beliau tunggu di situ seramai dalam 2-3 orang. Jadi Cik Mai pun tunggu peserta seterusnya. Ketika Cik Mai tengah tunggu, okey, Cik Mai sudah rasa tak sedap hati. Jadi Cik Mai pun tunggu. Peserta kedua terakhir, peserta kedua terakhir ini pun sama juga. Beliau diganggu, tapi diganggu menyerupai seorang jurulatih di kawasan tempat lain. Okey, Cik Mai tunggu. Peserta tersebut telah memberi salam kepada orang yang tiada di kawasan tersebut. Cik Mai tunggu dan lihat kenapa peserta ni berhenti di sana dan bercakap di tepi pokok. Dengar peserta tersebut memberi salam. Jadi Cik Mai lihat peserta tersebut sedang bercakap di tepi pokok. Cik Mai pun datang dan menyapa peserta tersebut dan membawa keluar dari kawasan tersebut. Tanpa beringat lagi, masing-masing semua keluar daripada kawasan hutan dan membuat aktiviti yang lain. Di sini peserta semua ramai yang tak tahu kisah tersebut. Kalau anda ada kisah yang nak dikongsikan kepada saya, boleh email ke email duniamistik01@gmail.com seperti yang tertera di bawah video ini. Okey, baiklah, sampai di sini saja kisah saya pada malam ini. Saya tak nak cerita banyak-banyak. Kalau ada lagi kisah yang menarik, saya akan kongsikan kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.